Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Jadi, kembali lagi bersama aku dalam channel Buat Apa Je Tu. So, dalam video kali ni aku akan share dengan korang perbezaan antara Amazfit T-Rex dan juga Amazfit GTR seperti yang aku janjikan dalam video yang lepas lah. Seperti yang aku nyatakan dalam video aku yang lepas, Amazfit GTR telah pun dilancarkan dan sekarang ni hanya menunggu masa untuk masuk ke pasaran Malaysia sajalah. Tapi pada aku akan teruskan juga video ni sebab antara Amazfit GTR tu dan juga Amazfit GTR sendiri, dia ada perbezaan tetapi tidaklah terlalu ketara. So basic function dia still sama. Jadi aku rasa untuk perbandingan kali ni masih lagi relevan lah untuk korang tengok dan mungkin boleh jadi panduan untuk korang sementara tunggu Amazfit GTR tu masuk ke Malaysia nanti. Okey, tanpa buang masa, kita akan start dengan intro dulu. Let's go. Okay, welcome back guys. So, kembali lagi bersama aku, Iskandar Syukri dalam channel Buat Apa Je Tu. Okay, untuk video perbandingan kali ni, aku akan straightforward je. Aku takkan pergi terlalu detail ke sebab pada aku, kalau korang nak tengok secara detail, korang boleh pergi tengok video aku yang sebelum-sebelum ni lah, yang mana aku dah review dan walkthrough semua fungsi Amazfit T-Rex dan juga Amazfit GTR. So, kalau korang nak tengok video yang detail tentang kedua-dua jam yang aku akan bandingkan sekarang ni, korang boleh tengok dekat dalam channel aku lah, iaitu channel Buat Apa Je Tu. Korang boleh cari dalam video tu Amazfit T-Rex dan juga Amazfit GTR, kedua-duanya dah ada. Ataupun korang boleh tunggu sehingga penghujung video ni, nanti aku akan sharekan link dia lah. Okay, so aku tak nak buang masa lagi, kita akan proceed dengan perbezaan yang pertama lah. Okey, perbezaan yang pertama, yang paling ketara sekali adalah daripada segi design dia. Kalau korang boleh tengok dekat dua-dua jam ni, kedua-duanya menggunakan paparan berbentuk bulat. Tapi daripada segi design dia tu ada perbezaan lah, di mana Amazfit T-Rex lebih kepada jam tahan lasak dan Amazfit GTR pula dia lebih fokuskan kepada gaya casual ataupun professional look lah. Kemudian daripada segi paparan pula ada sedikit perbezaan, di mana Amazfit GTR menggunakan skrin bersaiz 1.3 inci dan GTR pula menggunakan skrin yang lebih besar iaitu 1.39 inci. So ada perbezaan sikit je, 0.09 inci sajalah. Tetapi pada aku, bila aku hands on jam ni, memang ternyata ada perbezaan lah. Paparan skrin pada Amazfit GTR bukan sahaja lebih besar daripada Amazfit T-Rex, tetapi dengan keluasan skrin pada Amazfit GTR juga ada telah menambahkan pixel pada dia punya skrin lah. So that's why kalau aku hands on jam tu sendiri pun memang ada perbezaan, di mana bila aku tengok skrin GTR, dia memang agak jelas dan nampak lebih besar lah berbanding T-Rex punya skrin. So itu adalah perbezaan pada bahagian skrin. Dan kedua-dua jam ni didatangkan dengan Corning Gorilla Glass 3 dan juga AMOLED display. Jadi untuk bahagian luaran yang seterusnya adalah daripada segi material dia lah. Korang boleh tengok dekat sini, Amazfit T-Rex didatangkan dengan body polymer ataupun kalau korang tengok tu macam plastik lah. And then GTR pula dengan body stainless steel ataupun aluminium alloy. So, which one is your preference kan? So, that's why aku kata dia target dia memang berbeza. Satu memang target untuk rugged punya jam, satu lagi adalah untuk professional ataupun casual punya jam. Untuk tali pula aku tak boleh nak cakap sebab GTR yang datang ni dah ditukar tali dia. So, tali asal dia adalah leather. Tetapi mungkin faktor keselesaan, member aku tu dia dah tukar tali dia kepada tali getah lah. So, bukan tali original. So, aku tak boleh nak review. Cuma kalau aku nak bandingkan secara kasar lah kan, berdasarkan aku punya teori logik sendiri, kalau korang pakai jam dengan tali kulit, korang takkan pakai dengan lama lah. So bila balik kerja je, aku yakin korang akan terus buka. Kemudian kalau korang nak bandingkan dengan Amazfit T-Rex, jam dia ni menggunakan tali getah yang fleksibel, yang mungkin ada setengah orang katakan murah macam aku sebut dalam video-video yang lepas. Tetapi pada aku, jam ni dia masih lagi selesa dan pada aku memang tak ada isu untuk aku pakaikan sepanjang masa walaupun sewaktu tidur sekalipun. Okey, kemudian daripada segi berat pula, Amazfit GTR ada pelbagai variasi berat lah sebab dia ada beberapa version. So yang ada pada aku sekarang ni adalah versi stainless steel. Berat yang ni adalah sekitar 48 gram. Dan Amazfit T-Rex pula adalah seberat 58 gram. So 10 gram perbezaan dekat situ lah. Tetapi bila aku pakai, jam dia tidaklah terlalu berat. Dia masih lagi selesa dekat tangan dan korang takkan sedar pun bila korang dah selalu pakai dan kerap pakai. So tak ada isu dekat situ. Untuk segi ukuran pula, Amazfit GTR ni dia lebih kecil sedikit daripada Amazfit T-Rex. Kecil dia tu dalam beberapa milimeter je lah, sikit je. Tetapi kalau aku buat perbandingan secara side by side untuk ketebalan dia, Amazfit T-Rex memang akan nampak lebih tebal lah. Tetapi bila korang pakai dekat tangan, dia tak akan nampak terlalu tebal. Dan pada aku,
tak ada apa yang pelik lah. Dia punya ketebalan tu masih lagi reasonable. Okey, poin yang last sekali adalah yang paling penting sekali, di mana aku nak sebutkan tentang dia punya rating lah. Kedua-dua jam ni dia menerima rating IP68 dan juga 5 ATM. So kalau korang nak bawa jam ni untuk aktiviti lasak, still no problem. Cuma kesesuaian tu lebih kepada Amazfit T-Rex lah. So that's why military standard tu dianugerahkan kepada Amazfit T-Rex. So itu adalah poin yang paling penting yang korang kena tahulah. Okey, seterusnya kita beralih kepada perbezaan yang kedua. Untuk perbezaan yang kedua adalah daripada segi bateri. Okey, untuk Amazfit GTR ni dia datangkan dengan bateri bersaiz 410 mAh, yang mana bateri ni agak besar untuk sebuah jam tangan lah. So apabila dia datangkan dengan bateri yang agak besar ni, jangka hayat jam ni pun akan bertambah panjang. Seperti mana yang Amazfit claim, untuk jam GTR ni dia boleh bertahan sehingga 24 hari untuk penggunaan biasa dan 74 hari untuk penggunaan basic. Untuk Amazfit T-Rex pula dia datangkan dengan bateri besar 350 mAh. Untuk ketahanan bateri dia boleh bertahan sehingga 20 hari penggunaan biasa dan juga 66 hari penggunaan basic. So kalau korang boleh tengok dekat sini, Amazfit GTR memang dia dah overpower daripada segi bateri lah. So itu adalah perbezaan yang kedua. Kita teruskan pula dengan perbezaan yang ketiga. Okey, untuk perbezaan ketiga ni pun aku rasakan yang ni adalah salah satu perkara yang penting juga yang korang kena tengok, di mana aku akan bandingkan tentang dia punya sensor. Kedua-dua jam ni memiliki sensor yang sama, cuma pada Amazfit GTR ni ada sedikit penambahan sensor lah. Okey, untuk sensor yang pertama adalah daripada segi light sensor. Kedua-duanya mempunyai light sensor yang sama. Kemudian adalah accelerometer sensor. Okey, accelerometer sensor ni ada sedikit perbezaan. Amazfit T-Rex dia menggunakan accelerometer sensor 3 axis, tetapi pada GTR adalah 6 axis. So itu adalah sedikit perbezaan. Untuk GPS pula, kedua-duanya adalah GPS plus GLONASS. Yang keempat adalah BioTracker PPG Optical Heart Rate Sensor. So yang ni adalah untuk heart rate monitor lah. Sensor untuk heart rate ni kepada kedua-dua jam adalah sama. Yang kelima adalah Geomagnetic Sensor. So yang ni ada pada kedua-dua jam lah, dan kedua-duanya adalah sama. So itu sahaja untuk sensor bagi Amazfit T-Rex. Pada Amazfit GTR ada satu lagi penambahan sensor, iaitu Atmospheric Pressure Sensor ataupun barometer lah. So yang ni functional lah untuk mengukur ketinggian dan juga mengukur ketekanan udara di sekeliling korang. So daripada segi sensor yang aku sebutkan dekat sini, Amazfit GTR sekali lagi telah overpower Amazfit T-Rex. Okay? Walaupun Amazfit GTR ni dia overpower daripada segi sensor, ada tetapi dia. So berdasarkan aku punya test hari tu, aku dah test kedua-dua jam ni untuk running. Untuk bagi fair, aku dah update kedua-duanya bagi software yang latest. Kemudian aku restart kedua-dua jam ni. So lepas aku buat semua tu, aku terus keluar dekat balcony rumah aku dan aku setkan lah. Aku still dekat luar, cumanya masih dekat dengan bangunan lah. Untuk Amazfit T-Rex dia tak ada masalah. Tapi standard lah, kalau korang restart dia nak cari balik location GPS tu, dia agak lambat sikit lah, tapi still dalam tempoh 1 minit. Tapi pada Amazfit GTR ni, walaupun dah 5 minit aku try, dia still tak lock dia punya GPS lagi lah. Aku tak tahu apa problem dia. Mungkin dia memang sensitif gila dengan bangunan. So memang korang kena betul tempat lapang, mungkin baru boleh dapat lah. Sebab masa aku test larian ni pun, Amazfit T-Rex memang sekejap je lah, dalam tak sampai 30 second memang dah lock GPS dah macam biasa. Tapi Amazfit GTR ni still tak dapat lock GPS. So aku macam malas gila nak tunggu sebab dah lama gila kan. Sebab nak berlari je pun. So aku macam lantak lah kan, aku terus lah. So dengan harapan bila aku dah lari nanti dia akan dapat lock GPS tu bila aku melalui kawasan yang lebih lapang. So sangkaan aku betul, lebih kurang dalam 200-300 meter macam tu lah. Lepas aku lari, barulah GPS pada GTR tu dapat lock position. Kemudian isu yang sama bila aku patah balik dan aku masuk ke kawasan rumah aku. Bila aku sampai je dekat dengan bangunan, terus GPS dia lost. So korang boleh tengok sekarang ni dekat skrin, aku akan tunjukkan dekat korang. Yang ni adalah result daripada aku punya test hari tu lah. So itu yang aku boleh sentuh tentang dia punya sensor GPS. So daripada segi report dia pula memang dia ada extra sebab dia ada barometer tadi lah, di mana dia akan ada bacaan latitude dan juga elevation lah masa larian. So kalau korang ada naik bukit ke turun bukit ke, so bacaan dia tu akan ada. Tapi Amazfit T-Rex ni tak ada. So itu bahagian sensor dia yang aku boleh sentuh. Okey, perbezaan yang keempat adalah daripada segi sport mode dia. Sport mode dia pun tak jauh beza, di mana T-Rex dia datangkan dengan 14 jenis sukan dan pada Amazfit GTR pula adalah 12 jenis sukan. Untuk dia punya senarai sukan tu korang boleh tengok dekat skrin sekarang ni. Aku akan paparkan semua jenis sukan dia. So ada sedikit saja perbezaan lah. Cumanya kalau korang buat yang senaman di luar ataupun outdoor activities tu, dia akan ada lebih bacaan, latitude
dan juga air pressure lah. So itu sahaja perbezaan antara kedua jam ni daripada segi sport modes dia. Dan seterusnya kita balik kepada perbezaan yang terakhir. Okey, untuk perbezaan yang terakhir adalah daripada segi harga. Okey, untuk T-Rex, korang boleh beli jam ni pada tanda harga sekitar RM439 sehingga RM500 lah. So itu range dia sekarang ni. Dan mungkin korang boleh dapat harga yang lebih rendah daripada tu lagi dalam 390 something. Itu yang latest yang aku boleh nampak lah. Cuma trusted tak trusted tu korang kena survey betul-betul, tengok review ke apa ke sebelum korang buat pembelian lah. Okey, untuk Amazfit GTR pula, korang boleh beli jam ni pada tanda harga sekitar RM409 sehingga RM539 bergantung kepada versi yang korang ambil lah. Sebab GTR ni dia memang ada banyak versi. Ada versi yang lelaki pun ada banyak jenis, and then yang perempuan pun ada banyak jenis juga. So itu untuk tanda harga bagi Amazfit GTR. Yang ni pun pada aku mungkin kalau korang boleh survey lagi, dia akan dapat rendah lagi lah harga dia. Dan memandangkan Amazfit GTR tu pun dah nak keluar, mungkin akan datang dia akan turun lagi. So yang tu kita tak tahu, kita just tunggu sahaja bila Amazfit GTR 2 nanti masuk lah. So itu sajalah perbezaan yang aku boleh sharekan dengan korang antara Amazfit GTR dan juga Amazfit T-Rex yang selama ni korang minta aku untuk review atau untuk buat bandingan antara jam yang setara dengan T-Rex lah. Dan Amazfit GTR ni adalah antara spek yang paling hampir dengan Amazfit T-Rex yang aku boleh buat bandingan dan aku dapat hands on lah. Sebab dekat luar sana tu ada lagi jam-jam lain yang memang boleh katakan setara dengan T-Rex, cumanya aku tak dapat hands on sajalah. Tetapi memandangkan Amazfit GTR tu dah nak keluar kan, so aku rasa macam aku tak suggest lah untuk korang beli Amazfit GTR sekarang ni. Sebab Amazfit GTR tu yang akan masuk ke pasaran Malaysia ni didatangkan dengan lebih banyak lagi fungsi lah, di mana dia dah ada built-in mic, built-in speaker. So kalau korang nak tahu semua tu, korang boleh tengok video aku yang sebelum ni yang mana aku dah buat perbandingan antara Amazfit GTR dan juga GTR 2. Yang tu adalah perbezaan utama dalam video yang aku share tu. Cumanya yang tu masa awal-awal dulu dia lancarkan, tapi bila sekarang ni dah banyak rumours, dekat US pun dia dah lancar. So untuk global version ni dia ada tweak something lah. Mungkin apa yang aku sebut dalam video sebelum ni dia ada perubahan sikit. So untuk yang global version GTR 2 ni aku tak nak cerita panjang lagi sebab benda tu pun memang aku tak hands on lagi. Tak berbaloi lah kalau aku nak cerita sekarang sebab mungkin akan ada perubahan lagi dalam masa yang terdekat. So kesimpulan di dekat sini yang aku boleh cakap untuk bantu korang buat pilihan, kalau korang tak kisah ketiadaan barometer pada Amazfit T-Rex ni, maksud aku kalau korang bukanlah seorang hiker ataupun climber yang bermain dengan ketinggian dan sebagainya, ataupun korang jenis runner yang main larian bukit ke sekian macam tu kan, kalau korang bukan daripada kategori-kategori yang bermain dengan ketinggian semua ni, berbaloi lah korang nak ambil Amazfit T-Rex. Tetapi kalau korang memang jenis yang bermain dengan ketinggian ya, so better korang ambil Amazfit GTR ataupun GTR 2 lah yang akan keluar nanti. So itu kalau antara dua jam ni lah yang jadi pilihan korang. Tapi kalau jam lain korang pandai-pandai lah tengok, sebab aku pun bukan semua jam aku boleh review kan, melainkan korang bagi aku untuk aku review dan aku boleh tunjukkan dekat korang dan study untuk korang lah. Okey, yang seterusnya adalah korang kena ingat kedua-dua jam ni tidak didatangkan dengan speaker dan juga mikrofon, serta tidak ada memori dalaman. Tetapi korang kena ingat untuk Amazfit GTR 2 yang akan sampai nanti, dia dah ada fungsi built-in mic dan juga speaker. So itu sahajalah yang aku boleh simpulkan untuk perbezaan dia kali ni. Okey, selain daripada apa yang aku sebutkan dalam video ni tadi, memang ada beberapa perbezaan lain jugalah, tapi benda tu yang minor sajalah. So yang tu aku tak sentuh. So itu sahaja daripada aku untuk video kali ni. Korang jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe channel Buat Apa Je Tu. So kalau korang ada apa-apa yang korang nak tahu, korang boleh komen dekat bawah. Ataupun korang ada apa-apa suggestion yang korang nak aku review ataupun aku buat dalam video ke apa ke kan, korang boleh juga tinggalkan komen korang dekat bawah. Okay, so aku rasa cukup setakat ni saja. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye bye.